السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada ketika ini kita diberi kesempatan untuk menyambung bacaan daripada kitab Mafatihul Khairat wal Barakat. Kita masih lagi dalam tajuk asbab al-muhiq lil barakah, sebab-sebab yang boleh memadamkan keberkatan ataupun sebab-sebab yang boleh menghapuskan keberkatan. Iaitu yang pertama kita dah baca sebab-sebab dia adalah al-fasad, iaitu kerosakan pada amalan, pada i'tiqad, pada perkataan. Kemudian kita dah masuk kepada sebab yang kedua, iaitu al-ma'asi, iaitu kemaksiatan, maksiat yang dilakukan boleh menjadi sebab terhapusnya keberkatan pada amalan-amalan kebaikan. Hari ini sebagai sambungan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku adalah diberi kemaafan kecuali orang-orang yang al-mujahirin, mereka yang menzahirkan perbuatan dosa, kan, membangga-banggakan dengan perbuatan dosa tersebut. Wa inna minal mujahirati, dan sungguhnya termasuk daripada al-mujahirah itu, ay ya'mal ar-rajul bil-laili 'amalan, bahawa seorang lelaki dia berbuat satu perkara pada waktu malam. Okay? Ini perkara dosa. Thumma yusbihu, kemudian pada waktu pagi, wa qad satarahu Allah, yang mana Allah telah menutup perbuatan dosa dia, apa yang dia lakukan pada malam hari. Fayaqulu, maka dia cerita pada orang pada waktu pagi. Dia kata, ya fulan, hai si fulan, amiltul barihah kadha wa kadha, pada malam tadi saya buat begini dan begini. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, yang mana pada malam hari Tuhannya telah menutup perbuatan dia, tak diketahui oleh manusia. Wa yusbihu, dan pada waktu pagi, yakshifu sitrallah, dia buka apa yang Allah telah tutupkan untuknya. Ini mujahirah. Jadi orang yang tidak dimaafkan, Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di antara mujahirah itu adalah wa minha, dan di antaranya, dipanggil sebab terpadamnya keberkatan itu, bahawa orang selainnya, selainnya daripada manusia, daripada perbuatan dia tadi, orang lain pun tak dapat keberkatan. Manusia, haiwan, kan, tertahan daripada kebaikan dengan sebab dosa yang dia buat. Contohnya tertahannya hujan, kemarau. Berlakunya kemarau dengan sebab perbuatan sebahagian dosa sebahagian manusia. Tetapi orang lain pun kena juga musibah tersebut, mudarat tersebut, tertimpa orang lain dengan sebab perbuatan dia. Itu dia. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a rajulan yaqul, dia mendengar seorang laki-laki berkata, inna zalima la yadurru illa nafsahu. Abu Hurairah dengar satu orang cakap, dia kata apa?
Sesungguhnya orang zalim tidak memudaratkan melainkan dirinya sahaja. Faqala Abu Hurairah kata apa? Bala wallahi. Demi Allah. Bahkan demikian demi Allah. Hatta al-hubara la tamutu fi wakriha hazlan lidhalimin zalimi. Ya. Sehingga dia kata burung ke apa ke akan mati di dalam sarangnya. Kan? Kerana lemah, daif. Dengan sebab perbuatan zalim. Orang yang zalim, tak turun hujan. Hujan tak turun. Jadi, apabila hujan tak turun, tumbuh-tumbuhan tak tumbuh dan sebagainya. Dengan sebab perbuatan orang zalim tadi, maka haiwan sendiri pun tertahan daripada rezeki mereka. Ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala al-hajarul aswad min al-jannah. Hajar aswad turun daripada syurga. Wa huwa ashaddu bayadan min al-laban. Mana ia ketika turun terlebih putih daripada susu. Batu itu terlebih putih daripada susu. Fasawadathu khataya bani Adam, lalu dia dihitamkan oleh dosa-dosa anak-anak Adam ini. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad Tirmizi dan kata Imam Tirmizi hadis hasan sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah dan kitab Al-Mishkat. Dan kata Mujahid rahimahullah innal bahaim, sesungguhnya haiwan-haiwan al-bahaim, haiwan-haiwan ternakan ini tal'anu usata bani Adam, mereka melaknati orang-orang yang melakukan maksiat daripada kalangan anak-anak Adam. Idza ishtaddatis sanah, apabila berlaku kemarau, wa amsakal matar, hujan pun tidak, wa umsika al matar, dan hujan pun tidak turun, maka mereka ini haiwan-haiwan ini melaknati pelaku-pelaku maksiat daripada kalangan anak Adam. Wa taqulu, dan haiwan-haiwan itu berkata hadza bi syu'mi maksiyat ibni Adam, ini perkara ini berlaku dengan sebab dosa yang dilakukan oleh anak-anak Adam. Wa qala Ikrimah rahimahullah, kata Ikrimah rahimahullah, dawabul ardi wa hawamuha, segala haiwan-haiwan ternak, haiwan-haiwan yang melata di bumi dan serangga-serangganya, hatta al-khanafis, sehingga burung-burung al-aqarib, kan? Apa nama ni, kalau jengking, kan? Mereka berkata, yaqulun, mereka berkata, muni'na al-qatar bidhunubi bani Adam, kami telah tertahan daripada mendapat hujan dengan dosa-dosa anak-anak Adam ini. Fala yakfihi iqabu dhanbihi, maka tidak memadai balasan dosa dia, hatta yabu abi la'natin min man la dhanba lahu, sehingga dia mendapat laknat orang makhluk yang tidak berdosa. Ini haiwan makhluk pun ada dosa. Jadi tidak memadai dosa dia tanggung sendiri, tapi dia juga dilaknat oleh makhluk yang tidak berdosa, itu haiwan lah. Wa qala Ka'b rahimahullah, kata Ka'b rahimahullah, innama tuzalzilu al-ardu idza umila fiha bil ma'asi. Innama tuzalzalu al-ardu, hayasanya bumi ini bergoncang, berlakunya goncangan bumi ini, gempa bumi, apabila dilakukan padanya ataupun di atasnya segala maksiat. Ya, fatar'udu farqan min ar-rabb jalla jalaluh. Mereka ini bumi ini dia jadi macam gemetar. Kenapa? Kerana takut daripada Tuhan jalla jalaluh, ayat tali'a 'alaiha, dia takut Tuhan akan menilik kepadanya. Wa minha, dan di antaranya yang menghapuskan keberkatan itu adalah maksiat, mendatangkan kehinaan. Maksiat turithu adzul, maksiat itu dia akan mewarisikan kehinaan dan kerendahan. Ya, fa innal 'izza kullal 'izz, sungguhnya ketinggian dan kemuliaan itu adalah berada pada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan ketinggian dan kemuliaan, maka ketinggian dan kemuliaan itu adalah milik Allah Azza wa Jalla.
Kata Ibn Qayyim rahimahullah, yakni hendaklah dituntut sebagai tafsiran bagi ayat ini, hendaklah dituntut ketinggian itu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia tidak akan dapati ketinggian itu, kan? Melainkan pada mentaati Allah Taala. Hanya mentaati Allah kita akan dapat ketinggian dan kita akan dapat kemuliaan. Dan termasuk daripada doa generasi salaf radhiyallahu anhum, di antara doa mereka meminta ketinggian kepada Allah dengan melakukan ketaatan, Allahumma a'izni bi ta'atika. Ya Allah, berilah kepada aku ketinggian dan kemuliaan dengan mentaatimu. Wa la tudhillani bi ma'siyatika. Janganlah engkau hinakan aku, janganlah engkau rendahkan aku dengan perbuatan dosa yang aku lakukan padamu. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innahum wa in taqtaqat bihim al-baghal wa hamlajat bihim al-baradhin fa innal ma'siyah la yufariqu qulubuhum. Sungguhnya mereka ini walaupun mereka berada di atas belakang bighal, kan, kenderaan mereka, sesungguhnya kerendahan maksiat itu tidak berpisah daripada mereka. Walaupun mereka berada di atas belakang unta ke, belakang baghal ke, kan, mereka tetap tidak berpisah daripada kehinaan dan kerendahan. Aballahu, Allah Ta'ala enggan, melainkan Allah hendak menghinakan, Allah hendak merendahkan mereka yang melakukan maksiat terhadapnya. Nasallallahu al-afiyah. Wa minha, dan di antara perkara yang boleh menghapuskan keberkatan itu, wahiyya min a'zamiha, yang perkara yang paling besar lah, yang paling utama, anna dzunuba, bahawa dosa-dosa itu apabila dia dah banyaklah melimpah-limpah dosa tersebut, maka, kan, hati anak Adam yang melakukan dosa banyak tadi akan dipetri, akan dicap matilah. Dia tidak akan kembali kepada petunjuk lah, kerana banyak sangat dosa yang dia buat. Dan dia termasuk di kalangan orang-orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap mentaati Allah, terhadap melakukan amalan-amalan saleh. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sama sekali, bahkan telah menutupi hati mereka, kan, oleh perkara dosa yang telah mereka kerjakan. Jadi dengan dosa-dosa itu telah menutupi, jadi penyalut kepada hati mereka, maka mereka tidak lagi dapat berfikir ataupun melihat kepada petunjuk dan kebenaran. Kata sebahagian generasi awal Islam, yakni ulama generasi salaf, huwa dzambu ba'da dzambi, iaitu dosa selepas dosa. Manakala bal rana ala qulubihim, ran, sesuatu yang menutupi hati mereka, yang menyeliputi hati mereka daripada dosa tersebut, dia berlaku dengan dosa selepas dosa, yakni lepas dosa-dosa, bertindih-tindih dosa itu. Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa aslu hadha anna al-qalba yasda'u min al-ma'siyah. Asal ni bahawa hati itu maknanya dia jadi berkarat dengan sebab dosa. Fa idza zadat ghalaba as-sada'u, apabila dosa bertambah, maksiat bertambah, maka karat dia bertambahlah. Hatta yasira ranan, sehingga dia jadi selaput yang menutupi, karat yang menutupi, kan? Kemudian dia jadi maknanya tutup terus. Maka hati dia jadi terpetri lah, terkunci. Maka dia tak boleh nak keluar pergi kepada petunjuk dan hidayah. Kan? Wa yasirul qalbu fi ghishawatin wa ghilaf, seolah-olahnya hati ini berada dalam peti. Peti itu adalah dia maksiat yang melitupinya. Fa idza hasala lahu dhalika ba'da al-huda wal basirah, apabila terjadi macam tu kepada dia setelah dia mendapat petunjuk, kemudian dia melakukan dosa selepas petunjuk, maksiat selepas petunjuk, maka hati dia akan terbaliklah, yang di atas jadi bawah lah, yang mulia jadi hina lah. Itu. Fahina idzin, ketika itu, yatawallahu aduwuhu, maka musuh dia akan kontrol dia lah. Kan, itu iblis, syaitan dia akan kontrol dia, akan bawa dia, akan pacu dia, akan arah dia kepada apa yang dikehendaki oleh syaitan itu, mana menjadi rakannya dalam neraka
jahannam wal a'yadzu billah. Wa minha, dan di antara perkara yang menghapuskan keberkatan itu, annaha tastad'i nisyanullah. Bahwa maksiat itu dia akan membawa kita ni lupa kepada membawa kepada Allah tadi, melupakan hamba-Nya. Allah tak akan ingat pada hamba dia. Allah akan biarkan hamba dia dalam melakukan dosa tadi. Ya? Allah tak pedulikan dia. Allah biarkan dia dan syaitan yang melayani diri dia. Dan sebab itu Nabi SAW berdoa, Allahumma wala takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya Tuhan yang Maha hidup lagi Maha menguruskan dengan rahmat-Mu, aku mohon pertolongan, perlindungan. Ya wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau biarkan aku ini menjaga diriku sendiri, ya kan? Wala aqalla min dhalika, dan tidak kurang daripada demikian itu. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 19, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah lupakan diri mereka. Allah jadikan Allah lupakan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yakni Allah Ta'ala jadikan dia lupa pada masalah diri dia. Allah jadikan dia lupa untuk beramal dengan amalan salih yang boleh menyelamatkan dia daripada azab Allah. Kan? Jadi Allah lupakan dia daripada perkara yang boleh mengingatkan dia kepada kehidupan yang abadi, itu dalam syurga, dan kesempurnaan kelazatan dalam syurga dan nikmatnya. Allah Ta'ala lupakan segala-gala itu daripada dia sebagai balasan bagi perbuatan dia yang melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan takut kepada Allah dan tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi di sini dapat dilihat orang yang melakukan maksiat, dia meninggalkan amalan-amalan soleh, yang amalan soleh itu menjadi kebaikan untuk diri dia, maka dia mengabaikannya. Allah Ta'ala jadikan hati dia lalai daripada mengikuti Allah, dan Allah jadikan dia itu sebagai pengikut hawa nafsu dia. Jadi amalan-amalan dia, segala urusan dia berlalu begitu sahaja tanpa ada pengisian daripada ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia telah abaikan kan perkara yang boleh menyebabkan kebahagiaan dia di alam abadi, kan, kehidupan yang berterusan tadi, maka rugilah dia. Jadi maknanya dia telah tukar nikmat yang abadi dengan nikmat yang sementara tadi. Jadi maknanya dia melakukan dosa-dosa seperti orang yang melakukan dosa-dosa ni seperti orang yang menikmati mimpi yang seronok lah, kan? Ataupun menikmati kelazatan yang sementara. Jadi orang yang cerdik, yang bijak, dia tak akan terpedaya dengan kenikmatan yang sementara. Kenapa? Kerana Allah sudah tahu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan gantikan untuk dia daripada segala sesuatu yang fana ini, daripada dunia ini, Allah akan gantikan dengan yang lebih utama, lebih baik, yang nikmatnya berkekalan, tidak akan habis, tidak akan selesai. Ya? Jadi Allah Ta'ala akan palingkan dia daripada nikmat yang sementara kepada nikmat yang abadi. Ini dia. Jadi macam mana seseorang hamba, kan, dia boleh melalaikan diri daripada mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekelip mata? Macam mana akan dia boleh lupa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia meninggalkan perintah Allah, kan? Sehingga dengan sebab itu dia telah melupakan dirinya. Maka ketika itu rugilah dia serugi-ruginya, kan? Yang mana dia telah menzalimi diri dia dengan sebesar-besar kezaliman. Maksud dia telah mencampakkan dirinya ke dalam keseksaan, ke dalam kesusahan. Ya? Hakikatnya hamba itu tidak menzalimi Tuhannya, tetapi dirinya sendiri yang dia zalimi. Dan Allah, Tuhannya, tidak menzaliminya sedikit pun, tetapi dia sendiri yang menzalimi dirinya. Kemudian di antara perkara yang boleh menghapuskan keberkatan dalam amalan soleh tadi, yang mana ia maksiat itu dia boleh menghilangkan nikmat. Maksiat boleh menghilangkan nikmat dan mendatangkan nikmat, yakni azab, siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kata Ali radhiyallahu anhu, tidaklah turun sesuatu bala itu melainkan dengan dosa. Dan tidaklah Allah Ta'ala angkat bala itu melainkan dengan taubat. Allah Ta'ala berfirman ini sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan tidaklah menimpa kamu daripada musibah, sesuatu musibah, melainkan dengan sebab perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah Ta'ala Maha mengampun, Maha memaaf daripada kesalahan yang banyak. Jadi maknanya tidak tertegahlah hujan daripada turun ke bumi dan tidaklah hilang keberkatan bumi ini melainkan dengan sebab dosa-dosa manusia ni, dosa-dosa hamba Allah ini. Dan apa yang datang daripada segala perkara yang mendukacitakan, kesakitan, kesedihan, kepayahan, tekanan, kan? Penindasan ke atas umat Islam, kan? Dia tidak berlaku melainkan dengan sebab dosa-dosa kita. Dosa kita buat ni. Sebab tu Allah Ta'ala azab kita dengan dosa kita. Dengan sebab perbuatan dosa orang lain dikena azab oleh Allah Ta'ala. Di satu sudut jadi kafarah bagi mereka dan pengangkatan derajat bagi mereka lah. Contohnya apa yang berlaku di Palestin hari ni. Kan? Dia berlaku dengan sebab dosa-dosa umat-umat Islam yang begitu banyak. Kan? Di mata tempat. Contohnya perbuatan mereka berwala dengan Israel, perbuatan sebahagian kerajaan-kerajaan Arab yang berwala dengan Israel, berwala dengan Amerika, dengan kufar, kan? Mana berpeluk-peluk maksudnya, maknanya berkasih sayang dengan orang kafir tadi. Mana ini sebab dosa dia, Pak. Maka Allah timpakan bala kena kepada orang lain. Jadi mereka pun kena bala juga, orang lain kena bala juga. Cumanya kalau orang lain itu ditimpa bala sebagai pengampunan dan pengangkatan darjat bagi mereka. Allah muliakan mereka dengan darjat mati syahid. Insya-Allah. Adapun pemuka-pemuka pembesar-pembesar kerajaan-kerajaan Arab yang lain yang bersekongkol dengan Israel, yang bersahabat dengan Israel, tak menghulurkan bantuan apa. Semua dalam keadaan lemah dan takut. Takut mati. Kerajaan-kerajaan kaya, terutama di negara-negara Arab ni kaya raya. Tapi di sudut ketenteraan mereka tak kuat. Tak tahulah sebab apa. Sebab mereka itulah. Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut tu ada dalam diri umat Islam hari ini. Contohnya kita di Malaysia hari ini. Dalam waktu yang berapa lama ini, konsert Coldplay yang didatangkan ke Malaysia. Diucap selamat datang oleh PMX dan sebagainya. Selamat datang Coldplay ke Malaysia. Ini maknanya meraihkan maksiat dan dosa. Meraihkan maksiat dan dosa. Konsert ni dosa, maksiat. Walaupun orang pergi sembahyang kat situ. Okay? Jadi dalam keadaan kita suasana umat Islam ditimpa musibah, bencana, pembunuhan, penindasan, pembantaian yang dahsyat kepada umat Islam. Di Palestin, kita di Malaysia berhibur. Okay? Kita nak kata apa pada orang yang ni? Orang macam ni, 75,000. 75,000 orang berhibur di dataran Bukit Jalil. Sambut Coldplay ni, muzik ni. Apa nak jadi ni? Satu bangsa ni. Kan? Bangsa yang mengaku mereka beriman kepada Allah dan mereka di satu masa mereka berdemonstrasi Free Palestine. Free Palestine. Maknanya minta kebaikan untuk Palestin. Di satu masa mereka melakukan maksiat terhadap Allah Ta'ala dengan menghadiri konsert ini, dengan dibenarkan orang kafir ni bawa konsert maksiat ni di negara kita. Apa nak jadi? Jadi itulah dia punca-punca ditimpanya musibah dan bencana yang kita tak tahu apa pula musibah dan bencana yang akan datang selepas ini disebabkan perbuatan maksiat sebahagian manusia ni. Ya? Maka bila turun bencana dan musibah, maka semua orang akan kena. Contohnya kita kata COVID-19 ni. Saja-saja ke Allah Ta'ala nak hantar COVID-19 ni? Tidak, seluruh dunia. Dengan sebab apa? Dengan sebab dosa anak-anak Adam ni. Dengan sebab dosa-dosa kita ni. Allah Ta'ala hantar COVID-19 ni. Dan ia masih belum lagi selesai. Tak tahulah apa pula virus nak mari lepas ni.
Apa pula nak mari musibah lepas ni kita tak tahu. Dengan sebab apa? Dengan sebab maksiat yang dilakukan oleh sebagian manusia, maka seluruh manusia akan menikmati bencana ni. Na'udzubillah. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Jadi macam tu, kejahilan punca dia. Punca dia kejahilan, nak seronok, nak kepada keseronokan. Mereka lupa tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di atas melakukan maksiat tadi, meninggalkan. Bergembira, terhoyong-hayang, terkinjah-kinjah. Lebih teruk daripada beruk dan kera lagi manusia ni. Kerana beruk dan kera ni mereka tak masuk neraka. Tapi manusia ni mereka derhaka kepada Allah, tidak bertaubat, mati dalam maksiat, mereka akan ke neraka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak, Allah bebaskan mereka. Kalau Allah nak, Allah siksa mereka. Ini dia. Kemudian, di antara perkara yang boleh menghapuskan keberkatan itu, akhlak yang keji. Ya? Jadi, akhlak yang keji juga boleh menghapuskan keberkatan. Terutamanya orang-orang yang yang ada pengetahuan agama dan sebagainya, bila mereka berakhlak keji ni, ini bahaya. Dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia tu, kita akan dapat keberkatan dalam kehidupan kita. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idza ahabba 'abdan, sungguhnya Allah apabila Allah mencintai seseorang hamba, da'a Jibril, Allah akan panggil Jibril alaihi salam, faqala, maka Allah kata, inni uhibbu fulanan fahibbahu. Allah kata, sungguhnya aku cintakan si fulan, maka hendaklah aku cintakan dia. Qala, kata Nabi SAW, fayuhibbuhu Jibrilu, maka Jibril pun mencintainya. Thumma yunadi fis sama'i, maka Jibril pun memanggil segala malaikat di langit sana. Fayaqulu, maka Jibril pun kata, inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu, sungguhnya Allah Ta'ala telah mencintai si fulan, maka hendaklah kamu semua mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama'i, maka seluruh penduduk di langit pun mencintainya. Qala, kata Nabi SAW, thumma yudha' lahu al-qabul fil ard, kemudian diberikan permintaan dia, dikurniakan permintaan dia di bumi. Wa idza abghadha 'abdan, apabila Allah membenci seseorang hamba, da'a Jibril, Allah panggil Jibril, fayaqul, maka Allah kata, inni abghadu fulanan, aku benci pada si fulan, fa'abghidhu, maka adalah engkau hai Jibril bencikan dia. Qala fayubghiduhu Jibril alaihi salam, kata Nabi SAW, maka Jibril pun membenci orang tersebut yang dibenci oleh Allah. Thumma yunadi fi ahli samai, kemudian Jibril pun memanggil segala penduduk di langit, yakni para malaikat, dengan katanya, innallaha yubghidu fulanan, sungguhnya Allah Ta'ala membenci si fulan, fa'abghiduhu, maka adalah kamu semua membencinya. Qala fayubghidunahu, maka kata Nabi SAW, mereka semua membenci si fulan. Thumma tudah' lahu al-baghdha'u, kemudian letakkan segala kebencian kepadanya, fil ardi, di bumi. Ini. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, liyahdhar imra'un an tal'anahu qulubul mu'minin min haitsu la yash'ur. Hendaklah seseorang itu dia berhati-hati supaya hati orang-orang beriman tidak melaknatnya tanpa dia sedari. Dengan sebab perbuatan dia, orang benci dia, hati orang benci kepada dia, hati orang laknat dia. Hendaklah dia berhati-hati supaya jangan ada hati orang-orang beriman melaknatinya. Sesungguhnya seseorang hamba, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, dia bersendirian melakukan maksiat kepada Allah. Kita buat dosa sendiri-sendiri kan? Kita buat dosa seorang-seorang, orang tak tahu. Maka Allah akan campakkan ke dalam hati manusia lain kebencian terhadap kita tanpa kita sedar. Astaghfirullahalazim. Ini dia. Ya? Kita tak buat apa-apa pun bagi orang sakit hati. Kita tak buat apa-apa perkara pun bagi orang benci kat kita, bagi orang tak suka kat kita. Tapi dengan sebab dosa maksiat kita buat seorang-seorang ni, Allah campakkan rasa meluat orang kepada kita, tak tahu pasal apa. Allah campakkan rasa benci orang pada kita, tak tahu dia pasal apa. Mereka pun tak tahu pasal apa mereka benci kat kita.
Kita pun tak tahu dia benci kat kita. Sebab macam tu. Sebab apa? Punca. Sebab dia kita buat maksiat kepada Allah. Maksiat siapa pun tak tahu. Allah Ta'ala dia tahu maksiat kita. Dengan malaikat dia tulis ni lah. Orang tak nampak kita buat maksiat pun. Tapi ganjaran dia, balasan dia, Allah campakkan kebencian dalam hati manusia lain kepada kita. Semoga Allah selamatkan kita daripada segala dosa dan maksiat tadilah. Nasallallahu al-afiyah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dan di antara siksa-siksaan balasan-balasan keburukan terhadap maksiat daripada dia, annaha tujri'u 'ala al-'abdi ma lam yakun yajtari 'alayhi min asnaf al-makhluqat fatujri'u 'alayhi shayatin al-adha wal-ighwa. Ya. Jadi bahawa ditimpakan ke atas seseorang hamba itu apa yang tidak ditimpakan ke atasnya daripada segala jenis makhluk. Maka ditimpa ke atasnya, syaitan menimpa ke atasnya, syaitan mendatangkan kepadanya dengan segala penyakit. Syaitan menyesatkan dia. Syaitan campakkan rasa was-was dalam diri dia. Syaitan campakkan rasa takut dalam diri dia. Kan? Jadi sehinggalah dia tadi berasa tergerak untuk meneruskan maksiat dia. Ya. Jadi syaitan jenis manusia pun akan menimpakan keburukan kepada dia juga. Ketika dia bukan di depan dia dan ketika di hadapan dia. Begitu juga. Kan? Akan menimpakan keburukan kepadanya oleh keluarganya, anak-anaknya, jirannya. Sehingga kan haiwan pun akan menimpakan keburukan kepadanya juga. Dengan sebab dosa maksiat ni. Jadi maksiat ni bukan satu benda yang boleh kita ambil mudah lah. Kata sebahagian daripada generasi salaf, inni la'asillaha, sesungguhnya aku ni bermaksiat kepada Allah. Fa'arif zalika fi khuluq imra'ati wa dabbati. Aku tahu bahawa aku telah bermaksiat kepada Allah apabila aku melihat akhlak isteriku. Dan aku lihat kepada haiwan tungganganku. Kan? Isteri tak dengar cakap, isteri marah-marah. Haiwan ternakan jadi maknanya kasar, tidak jinak. Dengan sebab apa? Dengan sebab maksiat aku kepada Allah Ta'ala. Jadi aku tahu aku telah bermaksiat kepada Allah apabila aku melihat kepada akhlak isteriku dan akhlak haiwanku ataupun perbuatan haiwanku dari haiwan ternakanku ataupun tungganganku. Dan di antara kesan-kesan buruk dosa yang besar dan mudaratnya yang besar, bahawa dia akan mengkhianati seseorang hamba ketika hamba dalam keadaan terhajat yang amat sangat lah. Dalam keadaan berhajat yang amat sangat. Maka dengan sebab dosa-dosa yang dia buat tadi, hajat dia tak tercapai. Jadi seorang hamba yang melakukan maksiat apabila berlaku pada dia kesempitan, kesusahan, duka cita, kan? Jadi hati dia akan jadi buruk sangka pada Allah. Lidah dia akan cakap benda-benda yang tak baik. Anggota dia akan buat benda-benda tak baik. Kan, pecahkan pinggan. Kan, bising-bising, maki sana, maki sini. Ini semua bermula daripada dosa yang dia kerjakan. Dosa yang dia lakukan. Kemudian jadi hati dia tidak akan jadi hati yang bertawakal kepada Allah. Dia tidak akan kembali bertaubat kepada Allah, tidak akan menundukkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Kan? Lidah dia tidak senang untuk berzikir kepada Allah. Walaupun dia berzikir kepada Allah, hati dia lalai dalam keadaan lidah dia berzikir. Ya? Ataupun apabila dia berdoa dalam keadaan dia lalai, leka. Kan? Jadi apabila dia cuba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, kan? Jadi anggota badan dia tadi rasa macam penat, rasa macam semayang sekejap pun rasa macam letih.
Gitu. Tak semangat. Ini dia. Seperti orang yang tidak ada tentera yang boleh mempertahankan diri daripada musuh. Okay? Yang mana dia telah abaikan tentera dia. Dia sia-siakan tentera dia. Dia tidak memberi makan dan minum kepada tentera dia. Tak memberi bekalan kepada tentera dia. Ketika itu, tentera dia tidak mempedulikan dia ataupun dia lemah dalam menghadapi musuh dia. Maka dia pun kalah lah. Ini. Yang paling teruk sekali apabila ketika dia nak matilah. Lidah dia mengkhianati dia. Nak mengucap pun tak boleh. Hati dia tadi lalai. Tak boleh nak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah jadi keluh. Tak boleh nak mengucap. Ya kan? Jadi nak mengucap 2 kalimah syahadah pun tak boleh. Ini dia paling teruk sekali lah. Kenapa? Kerana dia telah ditawan oleh syaitan dan nafsu dia. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 14, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya dan dia yata'adda hududahu, dia melampaui batasan Allah Ta'ala, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam kekal abadi dalamnya dan untuknya azab yang menghinakan. Kemudian dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzab yaumil 'adzim. Katakanlah hai Muhammad sallallahu sungguhnya aku takut jika aku menderhakai Tuhanku, aku takut siksaan pada hari yang sangat besar, iaitu hari kebangkitan, hari kiamat. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه dalam Sahih Al-Bukhari من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Nabi kata, semua umatku akan masuk syurga melainkan orang yang enggan. Ada orang yang tak mau masuk syurga. Jadi para sahabat merasa pelik. Qila, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang enggan tu? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang derhaka kepada aku, maka dia orang yang telah enggan untuk masuk dalam syurga. Kemudian kita lihat pula azrar al-ma'asi, kemudaratan akibat maksiat ni. Apa dia mudarat dia? Yang mendatang ketika kita melakukan maksiat ataupun setelah kita melakukan maksiat. Qala Ibn Qayyim, kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fil Jawab al-Kafi, dalam kitab dia bernama Al-Jawab al-Kafi, mimma yanbaghi an yu'lam, di antara perkara yang patut kita tahu, anna az-zunuba wal ma'asi tadur, bahawa dosa-dosa dan maksiat itu dia akan mendatangkan mudarat. Dia akan memudaratkan. Dosa maksiat dia mudarat. Wala buddha, ini mesti anna dararaha fil qalbi, bahawa mudarat dia dalam hati ka dararis sumum fil abdan. Dia seperti mudaratnya racun-racun yang kena pada badan kita tadi. Mudarat maksiat sama seperti mudarat racun yang kena pada badan kita. Mudarat maksiat pada hati sama seperti mudarat racun kepada tubuh kita. Ini dia. Ala ikhtilafi darajatiha fi ad-darar. Dia mengikut darjat dia. Lagi teruk dosa buat, lagi beratlah. Lagi kuat racun dia. Kalau sikit dosa ni, sikitlah racun dia. Macam tu. Ya? Wa hal fi dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa bisabab adh-dhunubi wal ma'asi. Tidakkah di dunia ini dan juga di akhirat keburukan dan penyakit itu adalah kecuali dengan sebab dosa dan maksiat. Jadi apa yang menimpa di dunia ini daripada keburukan, kesakitan, kedukaan, kesedihan, kesempitan, penindasan, itu semua berlaku dengan sebab dosa. Itu semua berlaku dengan sebab maksiat di dunia. Begitu juga di akhirat. Masuknya seorang dalam neraka, disiksa dalam neraka itu dengan sebab dosa dan maksiat yang dia lakukan semasa di dunia. Jadi apakah yang menyebabkan ibu bapa kita, iaitu Adam dan Hawa, keluar daripada syurga? Apa dia?
Yang keluarnya mereka itu daripada negeri kelazatan dan kenikmatan, keindahan, keseronokan, kebahagiaan, kelapangan. Dikeluarkan mereka ke negeri yang penuh dengan kepedihan, negeri yang penuh dengan keperitan, kedukaan, segala musibah, iaitu negeri dunia ini. Apa dia? Tentulah sebab dosa mereka makan daripada pohon larangan itu. Dan apakah yang telah mengeluarkan iblis daripada kerajaan langit? Daripada kehidupan langit bersama dengan para malaikat. Yang ia itu dihalau, diusir dan dilaknati. Okay? Zahir dan batinnya. Maka dijadikan gambaran rupa dia itu seburuk-buruk rupa. Sekeji-keji rupa. Dan batin dia itu seburuk-buruk batin. Sekeji-keji batin. Ya? Dan kedekatan dia kepada Allah Ta'ala ditukarkan dengan kejauhan dia dengan Allah Ta'ala dan rahmat Allah Ta'ala, dan ditukarkan rahmat itu dengan laknat. Kecantikan itu ditukarkan dengan kehuduan, kekejian. Syurga itu ditukarkan dengan api yang menyala-nyala, dan keimanan itu ditukarkan dengan kekufuran. Apa dia? Dosa. Dan apakah yang telah menenggelamkan manusia di bumi ini sehingga air menutupi kepala-kepala gunung? Apa dia? Dosa. Dan apakah yang telah menyebabkan ribut taufan yang melanda kaum Ad sehingga jadikan mereka itu rata di bumi, seolah-olah mereka itu tunggul-tunggul kurma yang reput, dan segala rumah mereka tadi hancur, tumbuh-tumbuhan mereka jadi binasa, haiwan-haiwan mereka menjadi debu-debu, sebagai pengajaran bagi umat-umat yang akan datang selepas mereka hingga ke hari kiamat. Apa dia? Dosa. Dan apakah yang telah menyebabkan dihantar satu jeritan kepada kaum Samud sehingga memutuskan jantung-jantung mereka dan mereka mati semua sekali? Apa dia? Dosa. Kan? Dan apakah yang telah mengangkat, yang menyebabkan malaikat tu mengangkat bumi mereka tadi, dihalihkan yang bawah di atas di bawah. Kan? Sehingga malaikat mendengar bunyi salakkan anjing-anjing mereka. Maka dihapuskan semua kaum Lut tadi. Sebab apa? Sebab dosa mereka, yakni maksiat mereka. Apakah yang telah awan yang telah menimpa kaum Syuaib seperti teduhan, kan? Maka ditimpa mereka itu dengan hujan api yang membakar dengan sebab dosa. Dan apakah yang telah menenggelamkan Firaun dan tentera-tenteranya? Kemudian roh-roh mereka dibawa ke dalam neraka Jahanam dan jasad mereka itu tenggelam di laut. Okay? Dan roh mereka untuk dibakar. Apa? Dosa mereka. Apakah yang menyebabkan Qarun itu dibenamkan ke dalam bumi dan harta benda dia dan pengikut-pengikut dia? Dosa. Ya? Dan berbagai-bagai sesaan dan dosa yang Allah Ta'ala timpakan kepada kaum-kaum yang telah melakukan dosa daripada sebelum kita, yang kita sepatutnya mengambil pengajaran dan iktibar daripada apa-apa yang telah membinasakan umat-umat sebelum kita, supaya kita tidak binasa seperti mana mereka binasa. Ada kan? Begitu juga kata Ibn Qayyim rahimahullah, apakah yang telah menyebabkan Bani Israel itu dibinasakan, dihantar kepada mereka satu kaum yang kuat, yang gagah, yang membantai mereka, kan? Yang mengalahkan mereka, yang dibunuh segala kaum lelaki mereka, dan ditawan segala kanak-kanak dan wanita mereka, dibakar segala rumah mereka, dirampas segala harta benda mereka. Ya? Sebab apa? Kan? Lalu mereka dibangkit, didatangkan semula, kan? Lalu mereka binasa. Dan Israel ni, maknanya mereka ni ke arah kebinasaan. Sebab apa? Sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini ya. Jadi insya-Allah kita sambung lagi bacaan ini di masa yang akan datang. Biiznillah taala wa taufiqihi. Kita cukup untuk setakat ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.